selesai ni. Mak, kau pernah dengar tak hibah tanah bercagar? Pernah, kenapa? Tak, macam ni pakcik aku dia nak buat hibah. Okay. Hibah rumah kepada anak dia. Tapi rumah still dalam loan. Aku cakap kat dia tak boleh. Dia kata boleh. Aku dah macam, betul ke boleh? Boleh. Kenapa pula tak boleh? Boleh. Kau dengar mana boleh? Boleh lah. Tak saya tengok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Asa Kamarudin dalam satu sesi khas bersama Tuan Haji Arifin bin Sabirin selaku CEO Wasaf Shop Berhad. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan bicarakan satu topik yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat, iaitu hibah harta bercagar. Jadi, untuk soalan pertama kita, Tuan Haji, kenapa Wasaf Shop memperkenalkan hibah harta bercagar ini? Boleh Tuan Haji uraikan sikit? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di Malaysia hari ini Wasaf Shop ialah antara organisasi yang telah memperkenalkan hibah untuk harta yang masih bercagar. Hibah untuk harta yang masih bercagar ini, Aisyah, maksudnya ialah harta itu masih dalam pembiayaan, ya, sama ada oleh bank ataupun oleh organisasi-organisasi pembiaya yang lain. Dan hibah ini dibuat bagi harta-harta yang secara umumnya, mudah ceritanya, ialah yang kita masih membayar installmentnya setiap bulan kepada bank. Itu maksud dia, ya. Para penonton di luar sana perlu tahu bahawa Wasaf Shop Berhad, kita telah memperkenalkan hibah dan telah mempromosikan hibah ni kepada masyarakat semenjak tahun 2004. Jadi dah 15 tahun Aisyah sebenarnya kita memperkenalkan hibah ni kepada masyarakat. Dan kita dapati bahawa wujud keperluan kepada masyarakat untuk mencari kaedah bagaimana mereka boleh untuk menghibahkan harta yang masih bercagar ini, ada pembiayaan bank ini, kepada sesiapa yang mereka kendaki, sama ada waris ataupun bukan waris, ya. Jadi kaedah itu perlu dicari kerana ada masalahnya, ya, ada kepentingannya, ya. Selama-lama ini kita mengkategorikan harta, ya, kalau dalam konteks pemilikan, kepada dua kategori, iaitu pertama dipanggil sebagai milk al-tam atau pemilikan sempurna, yang kedua dipanggil sebagai milk al-nakis ataupun pemilikan tidak sempurna. Jadi banyak masyarakat merasakan bahawa harta yang masih di dalam pinjaman itu adalah milk al-nakis, pemilikan tidak sempurna. Itu yang kita akan huraikan nanti sebentar, ya. Tetapi yang pentingnya, hari ini kita lihat ada keperluan kepada masyarakat untuk membuat hibah harta bercagar. Sebab selama-lama ni hibah harta bercagar dalam pemikiran masyarakat kita hanya boleh dibuat bagi harta yang sudah habis dibayar loannya, ya. Tetapi kalau kita tengok senario hari ni Aisyah, orang membeli rumah kebanyakannya adalah orang muda. Dan mereka ni, orang muda ni, mereka tidak mampu beli rumah secara tunai. Kalau orang yang sudah berumur 65 tahun, 70 tahun, loan rumah mereka, orang beli rumah dengan pinjaman ni, dia bukan bayar balik 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun macam kereta, Betul. Dia bayar balik 35 tahun, 40 tahun, ya. Jadi bagi orang-orang yang sudah agak berumur, loan mereka sudah habis dibayar, pinjaman mereka sudah habis dibayar. Jadi tidak ada sebarang tuntutan terhadap harta tersebut daripada mana-mana pihak. Mereka boleh menghibahkan harta ini kepada sesiapa pun yang mereka kendaki, ya. Itu bagi orang yang dah berumur. Tapi bagi orang muda, ya, sangat jarang kita jumpa orang muda yang membeli hartanah, rumah, membeli secara tunai. Kalau dia banyak duit pun, dia tak beli secara tunai. Betul. Sebab nanti income tax cari dia. Kan? Kenapa beli rumah 500,000 tunai, kan? Jadi orang tak beli rumah secara tunai. Menjadi satu uruf atau amalan biasa dalam masyarakat kita hari ini. Bila kita beli hartanah, kita beli secara pinjaman, ya. Dan bila kita beli secara pinjaman, pinjaman itu dia tempoh bayaran baliknya sampai 35 tahun sampai 40 tahun. Ya. Isu yang timbul ialah apa akan jadi sekiranya baru bayar 5 tahun, orang muda kan, baru bayar 5 tahun meninggal dunia. Ya. Dalam keadaan biasa Aisyah,
kebanyakan daripada rumah yang kita beli ni kita ada MRTT ataupun MRTA, maknanya ada insurans ataupun takaful untuk cover balik loan itu dalam keadaan biasa. Maknanya kalau kita ambil contoh, Ali berumur 30 tahun, dia buat pinjaman perumahan, ya. Dia membayar sepatutnya selama 35 tahun. Baru 5 tahun bayar, umur Ali baru 35 tahun, meninggal, accident. Jadi MRTT atau MRTA ni tadi yang yang telah pun dibeli bersama-sama dengan hartanah tadi, telah dilanggan bersama dengan hartanah, akan membayar baki pinjaman. Ya, akan membayar baki pinjaman. Tetapi dalam keadaan biasa juga, biasa untuk WhatsApp Shop jumpa MRTT atau MRTA ni tidak cover, tidak bayar sepenuhnya baki pinjaman. Ya, contoh baki pinjaman Ali ni tadi mati, ada 400,000 baki pinjaman yang masih tertunggak di bank. Kebiasaannya MRTT atau MRTA tidak cover keseluruhan 400,000 baki itu. Ya, ini kita kena faham. Jadi ada baki yang masih lagi tertunggak yang perlu diselesaikan oleh waris. Jadi dalam keadaan biasa kita dapati apabila Ali ni tadi meninggal dunia, waris-waris Ali mengikut hukum faraid berhak ke atas rumah tersebut. Ya, jadi orang kita selalu terlepas pandang sebab kita terlepas pandang bahawa wujud waris-waris mengikut hukum faraid ke atas rumah tersebut. Ya, Ali beli rumah, agak-agaknya dia beli untuk siapa? Dia beli untuk orang lain ke? Dia beli untuk pasangan ke, anak-anak dia? Macam mana? Agak-agak Aisyah lah. Kalau biasanya memang untuk isteri dan ni lah. Betul. Untuk family lah. Betul. Anak kan. Betul. Dia beli untuk adik-beradik dia ke? Itu mostly memang tak lah. Jadi niat Ali tu membeli rumah ialah dia hendak supaya pasangan dia, isteri dia dan anak-anak dia ada tempat untuk berteduh. Betul. Sekiranya sesuatu berlaku kepada dia lah. Iaitu saya percaya semua suami, termasuk juga diri saya sendiri, berfikiran begitu. Iaitu bila kita mati nanti, kita hendak rumah tu menjadi tempat untuk pasangan kita berteduh, untuk perlindungan mereka. Ya. Tetapi isu dia ialah apabila berlaku kematian kepada Ali, yang berhak ke atas rumah itu bukan pasangan dan anak-anak saja. Yang berhak ke atas rumah itu ialah waris-waris Ali mengikut hukum faraid. Dan waris-waris ini boleh jadi ibu bapa Ali. Waris-waris ini juga kalau sekiranya Ali tidak mempunyai anak lelaki, hanya anak perempuan sahaja dan ayahnya telah meninggal dunia, boleh jadi juga adik-beradik Ali, ya, mengikut hukum faraid. Baki loan 400,000. Saya percaya dan banyak kes yang kami jumpa sepanjang 15 tahun operasi WhatsApp Shop, ya, kita dapati bahawa yang akan bertanggungjawab mengambil alih loan tersebut, yang akan bertanggungjawab nak melunaskan loan tersebut, yang bertanggungjawab untuk membayar installment bulanan loan tersebut, biasanya adalah pasangan. Kenapa? Sebab dia yang duduk di rumah itu. Setakat 15 tahun operasi WhatsApp Shop dan 20 tahun pengalaman saya di dalam industri ini, saya tak pernah jumpa ibu bapa mertua tolong bayarkan loan rumah. Selepas Ali meninggal dunia ni, ada baki, saya tak pernah jumpa ibu bapa tolong bayarkan. Saya juga tak pernah jumpa adik-beradik tolong bayarkan. Walaupun ibu bapa dan adik-beradik itu adalah waris-waris mengikut hukum faraid. Secara prinsipnya, bila mereka adalah waris mengikut hukum faraid, mereka bukan saja menerima harta bahagian mereka, mereka juga perlu menanggung liability. Sebab itu pun hak mereka juga tu. Bukan saja aset itu hak mereka, liability itu pun hak mereka, kerana mereka adalah waris yang berhak. Ya, tetapi dalam keadaan biasa, isteri lah yang tanggung. Jadi kita jumpa kes Aisyah, isteri kena jual kuih, isteri kena buat macam-macam kerja. Ya, terutamanya suami yang meninggal dunia, isteri suri rumah tangga sepenuh masa. Jadi bila suami meninggal dunia, walaupun ada MRTT, MRTA, tapi tak cover habis, maka isteri lah yang bertungkus lumus, ya, untuk menjelaskan tentang rumah tersebut. Selepas dia habis jelaskan, nak dibuat perwarisan, ada bahagian waris-waris lain. Jadi suka tak suka, isteri ni kena serahkan kepada bahagian. Sedangkan waris-waris lain tidak membantu dia dalam melunaskan hutang tersebut. Yang ini mentaliti orang kita hari ini, Aisyah. Saya tengok terutamanya untuk hartanah, kerana hartanah ni nilai dia tinggi. Mentaliti orang kita ialah, ini hak aku ada hak, aku hendak hak aku, tapi liability dia tak nak masuk tolak tepi. Ya, jadi keperluan itu sangat mendesak, kerana bagi orang yang mempunyai hartanah yang masih bercagar, sekiranya dia tidak dibenarkan untuk membuat hibah,
maka dia kena berdoa lah supaya Allah panjangkan umur dia. Dia meninggal selepas loan rumah dia habis dibayar. Kan? Barulah dia boleh buat hibah. Kalau mengikut pandangan biasa, ya, mengikut pandangan kebanyakan orang, kalau rumah itu masih bercagar, tidak boleh dibuat hibah, maka dia kena berdoa panjang umur. Dia habis bayar, barulah dia boleh berhibah. Tetapi kebiasaannya tidak berlaku begitu, Aizah. Kebiasaannya perancangan Allah Ta'ala mengatasi perancangan itu. Jadi ada keperluan yang sangat besar kepada orang-orang yang membeli rumah secara pinjaman ini untuk membuat hibah harta bercagar. Okey, terima kasih Tuan Haji. Jadi kita tahu kenapa WhatsApp memperkenalkan hibah harta bercagar adalah atas dasar keperluan masyarakat sekarang ni lah di Malaysia. Jadi untuk soalan seterusnya, jadi selepas dibincangkan, sebenarnya apa hujah yang mengatakan bahawa hibah harta bercagar ini dibenarkan mengikut hukum syarak? Baik. Perkara pertama yang saya nak jelaskan ialah bila kita sebut hukum syarak bukanlah bermakna pandangan Syafi'i 100%. Ya, kita adalah pengikut ahli sunnah wal jamaah. Bila kita mengikut ahli sunnah wal jamaah, maknanya pandangan yang kita boleh guna pakai. Kalau kita sebut hukum syarak, bukanlah Syafi'i saja. Bila kita cakap hukum syarak, maknanya dia meliputi keempat-empat pandangan mazhab. Ya, itu kena jelas. Ya. Jadi sebab ramai orang yang merasakan bahawa kalau hukum syarak, Syafi'i saja. Yang lain-lain tu bukan hukum syarak. Salah tu. Pandangan tu salah, ya. Jadi kalau kita tengok cagaran ini, sebenarnya perkara pertama, Aisyah, yang masyarakat kena faham ialah cagaran ini kita kena faham definisi dia. Apa dia definisi dia? Apa tafsiran dia? Cagaran ni sebenarnya diberikan oleh pencagar. Pencagar adalah pemilik rumah tersebut. Diberikan oleh pencagar kepada penerima cagaran. Ya, dengan tujuan sekiranya pencagar itu tidak mampu membayar hutang tersebut, maka penerima cagaran, iaitu orang yang tolong membayarkan hutang itu, boleh mengambil harta yang dicagar ini, boleh menjual harta yang dicagar ini untuk mendapat semula haknya. Ya, tafsiran ini dibuat oleh Mustafa Al-Kin, ya, pada tahun 2006. Ya, jadi tafsiran ini juga sebenarnya Mustafa mengatakan bahawa hak milik harta yang dicagar itu adalah masih milik pencagar, bukannya milik penerima cagaran. Jadi Ali ni tadi masa hidup dia, kita ambil contoh Ali, senang kita nak bayangkan, ya. Ali ni tadi masa hidup dia telah mencagarkan rumah dia kepada bank A, contoh. Kerana apa dia cagarkan? Kerana bank A itulah yang membayar rumah itu bagi pihak Ali, ya, kepada pemaju. Kan? Sebab itulah Ali itu ada hutang. Jadi bila Ali ada hutang dengan bank A, apa jaminan dia? Jadi Ali serahkan, cagarkan balik hutang ini, rumah ini kepada bank A sebagai cagaran. Kod Ali tak boleh bayar, maka bank A memiliki hak untuk menjual. Tetapi kalau Ali bayar macam biasa, bank A jual tak rumah dia? Bank A tak jual rumah dia. Kenapa dia nak jual pula? Sebab Ali membayar secara biasa, ya, tidak ada default dan sebagainya. Dan Mustafa Al-Kin mengatakan bahawa hak harta ini adalah masih hak Ali, bukan hak bank A, walaupun Ali telah cagarkan kepada bank A. Dan pandangan ini sebenarnya selari dengan pandangan Syafi'i sendiri. Syafi'i sendiri mengatakan bahawa manfaat harta yang dicagar adalah milik pencagar dan perbelanjaan pengurusannya adalah tanggungjawab pencagar. Jadi kita salah faham. Kita ingat bila harta itu dicagar kepada bank A, maka harta itu, rumah kita sudah jadi milik bank A. Rumah itu masih milik kita. Kita cagarkan saja. Bukan kita pindah milik, bukan kita serah milik kepada bank A. Jadi ada banyak perdebatan di sini tentang adakah rumah itu milik sempurna Ali selepas Ali mencagarkan kepada bank A. Jadi ada banyak perbincangan di situ. Dan antara perbincangan yang menarik yang kita jumpa ialah sekiranya harta itu tidak milik sempurna Ali, ya, rumah itu bukan milik sempurna Ali, Ali nak cat pun tak boleh. Ali nak ganti pintu pagar rumah dia pun tak boleh. Ali nak sewakan pun tak boleh. Ali nak jual rumah itu pun tak boleh. Sebab itu bukan dia punya. Betul tak? Jadi di mana pandangan yang mengatakan rumah yang dicagar itu
tidak milik sempurna kepada Ali. Ia milik sempurna. Cuma dia ada liability kerana ada kepentingan pembiaya, ada kepentingan bank A kat situ. Ya, kalau hujahan yang mengatakan tidak milik sempurna, Ali langsung tak boleh buat apa-apa dengan tu. Ya, ibarat macam orang sewa rumah lah. Kalau dia sewa rumah, ya memang rumah tu bukan milik sempurna dia. Dia tak boleh suka-suka hati nak cat, nak renovate, nak apa semua, tak boleh. Ya, jadi itu satu perbincangan yang kita kena jelas, kena masyarakat kena faham ya tafsiran itu sendiri, sebab Syafi'i sendiri mengatakan sedemikian. Ya, jadi dari segi hujahannya, kalau kita tengok bahawa Syafi'i, Maliki dan Hambali, ya, pandangan mereka mengatakan bahawa hibah bagi harta yang bercagar itu tidak sah, ya, sekiranya tidak mendapat keizinan dari pembiaya. Jadi Ali nak hibah kepada isteri contoh, ya, hibah itu tidak sah kalau bank A tak bagi kebenaran kepada akad hibah tersebut. Itu pandangan Syafi'i, Maliki dan Hambali. Tetapi pandangan Hanafi mengatakan bahawa hibah bagi harta yang bercagar itu bukanlah tidak sah. Sebaliknya hibah itu adalah mauquf atau tergantung. Okay. Ya, saya berhibah dengan Aisyah, saya berakad hibah dengan Aisyah. Rumah saya masih ada pinjaman. Saya hibahkan kepada Aisyah. Aisyah pun sebut saya terima hibahnya. Maknanya dari segi rukunnya, dari segi syaratnya jelas, ya, terlaksana. Tetapi tidak ada kebenaran daripada pembiaya. Jadi akad kita tergantung mauquf. Okay. Jadi akad itu bukan batal. Ya, pandangan Syafi'i, Maliki dan Hambali, akad itu batal. Tetapi pandangan Hanafi mengatakan bahawa akad itu tidak batal. Akad itu hanya tergantung, tertakluk kepada persetujuan yang diberikan oleh pembiaya. Kata Hanafi, ya. Dan kebenaran ataupun persetujuan pembiaya ini boleh diberi pada bila-bila masa. Ini pandangan Hanafi, ya. Sebelum akad atau selepas akad. Boleh diberi pada bila-bila masa, asalkan mereka memberi kebenaran, maka akad itu sah. Tetapi selagi belum diberi kebenaran, akad itu tergantung, dia tidak batal. Pandangan tiga mazhab tadi yang asal kata batal. Pandangan Hanafi kata tidak batal, tergantung. Dan kebenaran pembiaya ini pula boleh datang dalam pelbagai bentuk. Saya bagi contoh, ya, sebab ramai dekat luar sana merasakan bahawa mana ada bank boleh bagi kebenaran untuk hibah itu dibuat, ya. Jadi kebenaran ini sebenarnya tertakluk ataupun datang dalam pelbagai bentuk. Antara kes yang kita jadikan panduan dan kita buat penyelidikan misal ialah salah satu daripada kesnya ialah kes daripada Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sembilan tahun 2015. Ya. Jadi mahkamah memutuskan si mati ini masih hidup, dia membuat hibah untuk rumah dia yang masih ada pinjaman daripada salah sebuah bank. Ya. Jadi selepas dia meninggal dunia, dibawa kes ni sampai ke tahap Mahkamah Rayuan. Ya, Mahkamah Tinggi Syariah memutuskan hibah si mati terhadap rumah yang ada pinjaman bank tadi tu batal. Tidak sah. Ya, betul tidak sah, ya. Dibawa ke Mahkamah Rayuan, iaitu mahkamah yang lebih tinggi daripada Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah. Panel hakim memutuskan bahawa hibah itu sah. Bagaimana panel hakim memutuskan hibah itu sah? Panel hakim dalam alasan penghakimannya secara jelas, ya, dalam alasan penghakimannya secara jelas menyatakan bahawa panel hakim memegang pandangan Hanafi, ya, dan bukan pandangan Syafi'i dalam kes ini. Jadi ni ramai orang tak faham ni. Ramai orang ingat Mahkamah Syariah tertakluk 100% kepada pandangan Syafi'i sahaja. Sebenarnya tidak begitu, kerana dalam enactment pentadbiran agama Islam negeri-negeri, ya, telah diputuskan bahawa dari segi pemakaian pandangan memanglah kita akan mengikut pandangan Syafi'i, tetapi sekiranya pandangan Syafi'i itu bertentangan dengan kepentingan awam, kita boleh mengikut pandangan mazhab yang lain. Dan sekiranya pandangan mazhab lain itu juga bertentangan dengan kepentingan awam, maka boleh dibuat ijtihad, ya, oleh para mujtahid. Maknanya pemakaian undang-undang itu tidaklah maknanya 100% hukumnya mesti Syafi'i sahaja, ya. Tetapi saya mengakuilah Syafi'i adalah
keutamaan. Ya, pandangan Syafi'i ada utama. Tapi dalam kes itu, mahkamah mengatakan bahawa mahkamah tidak memegang pandangan Syafi'i, mahkamah memegang pandangan Hanafi, yang mana mengatakan bahawa akad itu adalah tergantung sehingga diberi kebenaran. Dan lepas hamba Allah ni mati, penerima hibah ni tadi sambung pembayaran installment dia dekat bank. Bayar, ya, sampai dia menjelaskan keseluruhan tunggakan hutang. Jadi mahkamah merasakan bahawa tindakan bank menerima bayaran daripada penerima hibah ni selepas pemberi hibah itu mati adalah satu kebenaran daripada bank. Jadi mahkamah meluluskan kes hibah harta berjaga itu sebagai hibah yang sah. Jadi bila saya nak bagi tahu masyarakat dekat luar sana, ya, yang menentukan hibah itu sah atau tidak, minta maaf cakaplah, bukanlah pakar-pakar yang dekat luar sana yang banyak orang kita bagi banyak komen macam-macam cerita lah kan. Yang menentukan hibah itu sah bukanlah pakar-pakar yang di luar sana. Yang menentukan sesuatu hibah itu sah atau tidak di Malaysia ialah Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah. Kalau Mahkamah Syariah kata hibah itu sah, siapa kita orang biasa nak kata hibah itu tidak sah? Jadi masyarakat kena faham bahawa kuasa menentukan hibah itu sah atau tidak adalah kuasa mahkamah. Jadi dalam kes ni sebenarnya dah ada kes-kes, dan sehingga yang paling terbaru sekali setakat pengetahuan saya, kes hibah harta berjaga ini diluluskan oleh Mahkamah Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah Terengganu, ya, bagi kes sebuah bank juga pada bulan Mac 2018. Jadi sudah pun ada sebenarnya kes-kes hibah harta yang masih dalam pinjaman bank ini dibuat dan diluluskan oleh Mahkamah Syariah. Jadi masyarakat kena faham isu itulah, ya. Jangan dengar cakap individu-individu yang mengaku pakar kata ni tak sah dan sebagainya, tapi Mahkamah Syariah kata sah. Jadi kita pegang kepada apa yang Mahkamah Syariah putuskan. Baiklah, kini kita sudah jelas tentang hukum hibah harta berjaga. Ianya dibenarkan mengikut pandangan daripada mazhab Hanafi, serta dibuktikan juga daripada beberapa kes yang telah pun mendapat perintah hibah di Mahkamah Rayuan Syariah. Tetapi, bagaimana pula Wasiat Syok Berhad ingin memastikan bahawa hibah harta berjaga ini patuh syariah? Dan untuk jawapan daripada soalan ini, kita sama-sama nantikan pada sesi yang akan datang. Ingat, rancangan Tanda Urus Pusaka kini tepat dan mudah.